Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina lahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bilisan ila yaumiddin, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan hidayahnya kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, saya sebenarnya kitab tu tertinggal. Jadi saya ingat saya nak kita berkongsi tentang hijrah, sebab dia mual hijrah kan. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Boleh tak kongsi? Boleh, insya-Allah. Jadi sebenarnya pada hari ini dah masuk 2 Muharram. Semalam 1. Jadi semalam masa waktu maghrib masuknya 1, hari dah masuk yang kedua. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan Allah, awal Muharram ini ada peristiwa. Yang mana peristiwa ini kalau kita lihat, dia bagi banyak sangat pengajaran kepada kita tentang 3 perkara. Yang perkara ini diambil disebabkan apa? Berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlaku pada 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana peristiwa hijrah. Kita apabila kita bercendengar tentang hijrah, kita beranggap benda itu mudah. Sebenarnya tidaklah mudah seperti mana yang kita sangka. Jadi malam ini saya kongsikan kronologi. Kronologi daripada apa yang terjadi dan menjadikan dakwah Rasulullah sampai ke Madinah dan terjadinya peristiwa hijrah. Jadi kalau kita tahu kronologi itu, rupanya begini, satu persatu diceritakan. Dan maklumat ini saya ambil daripada kitab Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Safiul Ar-Rahman Al-Mubarakpuri, yang telah didokumenkan, telah dibukukan oleh Yayasan Dakwah Islamiyah Yadim. Kalau tuan-tuan beli buku tersebut, di antaranya kitab tersebut, dia dah keluarkan beberapa perkara yang tidak perlu, yang tidak sahih ketika itu. Jadi kita baca kitab ni mudah pada kita. Lagi pula dikeluarkan oleh Yadim, memang bahasa tu bahasa Melayu kita. Kadang-kadang kitab sirah ni kalau kita ambil daripada Indonesia, ada perkara-perkara yang mungkin kita kurang fasih memahami tentang ayat tersebut. Jadi kita lihat dalam kitab tersebut, susulan ataupun rentetan permulaan peristiwa hijrah itu berlaku, kita lihat 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Hijrah ini berlaku pada tahun ke-14 kenabian. 3 tahun sebelum itu, tahun ke-11 kenabian, ada 6 orang datang daripada kota Madinah ke kota Mekah menunaikan haji. 6 orang ini apabila setelah selesai mengerjakan ibadah haji, dia berjumpa dengan Rasulullah dan berbai'ah. 6 orang ini telah berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pulang ke kota Madinah menyebarkan agama Islam. Ini punca dia. Bagaimana agama Islam itu boleh tersebar di Madinah, berpunca daripada 6 orang ini. Selain ada yang juga sahabat-sahabat telah pergi, tapi dalam riwayat, dalam sejarah, ada 6 orang daripada kota Madinah datang ke Mekah, mengerjakan haji dan berbai'ah. Jadi bila Rasulullah menasihatkan mereka tegakkan agama Islam, mereka pulang. 6 orang ini permulaan. Daripada 6, 2 tahun sebelum hijrah ataupun setahun selepas itu, datang pula 12 orang. 12 orang datang ke Mekah mengerjakan haji. Daripada 12 orang, 5 orang-orang yang sama datang tahun lepas. Maknanya 7 orang-orang yang baru. Inilah di antaranya perkembangan dakwah Islam ni berkembang. Asal daripada 6 jadi 12. Bila 12 ini jumpa Rasulullah, terjadinya perbai'ah yang pertama yang dinamakan Perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah ni dalam buku sejarah kita sekolah. Saya sekolah ada ni, duk hafal. Nak masuk exam ni, sudah apa perjanjian dia, apa isi kandungan dia, apa manfaat dia, duk hafal. Lepas exam tu hilang dah. Datang balik malam ni ingat balik. Ingat balik Perjanjian Aqabah yang pertama melibatkan 12 orang. Apa isi kandungan dia? Antara isi kandungannya ialah
Daripada Ubadah bin Al-Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marilah berbai'ah kepadaku. Yang pertama, jangan kamu syirikkan Allah. Itu je. Jadi perjanjian ini kalau kita baca, alah, okeylah, bukannya susah sangat. Yang pertama, jangan syirikkan Allah. Yang kedua, jangan mencuri. Yang ketiga, jangan berzinar. Yang keempat, jangan membunuh anak-anak. Dan yang kelima, jangan memfitnah atau menderhaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Rasa-rasa benda tu benda kebaikan. Dia kalau kadang perjanjian ni, bila orang tak suka, berat sebelah, orang tak setuju. Tapi bila kita lihat perjanjian tersebut, lain. Simple. Benda boleh buat. Jadi 12 orang ini bersetuju berbai'ah kepada Rasulullah, dan sebelum 12 ini orang pulang, Rasulullah menghantar seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Wahai Mus'ab, kamu ikut mereka. Datang 12, balik 13. Datang 12, balik 13, dan berkembang lagi di Madinah. Kenapa Rasulullah hantar Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair mempunyai kepakaran berhujah. Bila orang tanya, dia explain, garanti orang masuk Islam. Bila orang tanya pasal Islam, dia explain, garanti masuk Islam. Maksudnya kekuatan Mus'ab bin Umair ini fasih berkata-kata. Dia berhujah dengan mantap. Kebanyakan bila orang berhujah dengan dia, masuk Islam. Lagilah berkembang. Daripada 6, pergi ke 12. Satu tahun sebelum hijrah, setahun selepas itu, datang pula ke kota Mekah daripada kota Madinah seramai 70 orang. Kita nampak rentetan begitu mak. Asal daripada 6, pergi ke 12, berkembang Islam, datang 70 orang. Bila datang 70 orang, asalnya mereka tidak dapat jumpa Rasulullah. Sebab ketika itu tantangan Islam terlampau hebat. Rasulullah susah nak jumpa. Rasulullah terpaksa bersembunyi. Tetapi disebabkan takdir Allah, Rasulullah dapat berjumpa dengan 70 orang ini, dan terjadilah bai'ah yang kedua ataupun perjanjian Aqabah yang kedua. Ini pun dulu masuk exam juga ni. Apa beza satu dengan dua? Sudah. Hari ni ingat balik. Jadi perjanjian Aqabah yang kedua. Apa perjanjian dia yang kedua? Perjanjian Aqabah yang kedua, kalau kita lihat daripada 70 orang tadi, yang pertama Rasulullah mengatakan, kamu dengar arahan aku je. Kamu patuh dan kamu dengar arahan aku, nombor 1, selesai. Mudah. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, kamu sanggup keluarkan belanja. Sama ada kamu senang ataupun susah. Kalau kamu senang pun kamu keluarkan belanja, kamu susah pun kena mengeluarkan belanja. Infakkan ke jalan Allah. Yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, kamu lakukan kebaikan dan tinggalkan larangan. Kan senang benda tu. Mungkin sedekah tadi payah sikit lah. Tengah tak ada duit ke apa kan. Jadi yang ketiga, meninggalkan larangan dan membuatlah kebaikan. Yang keempat, menegakkan agama Islam tanpa takut dicela. Kamu nak cela, orang nak cakap apa, kita pedulikan. Dan yang kelima, yang terakhir, mengatakan menolong Rasulullah dan mempertahankan agama Allah. Jadi kelima-lima kandungan ini, perjanjian Aqabah yang kedua pun mudah. Jadi mereka bersetuju, tetapi sebelum bersetuju, ada seorang sahabat dalam 70 orang bernama Abu Al-Haytham. Abu Al-Haytham ni berkata balik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum kita berjanji, sebelum kita bersetuju, ada masalah. Apa masalah dia? Abu Al-Haytham mengatakan, ya Rasulullah, ketika kami jumpa kamu ini, kami dah ada perjanjian dengan orang Yahudi. Kalau kami khianat perjanjian tersebut, tentu kami akan binasa. Ya Rasulullah, kalau kami tamatkan perjanjian antara kami dengan Yahudi dan kami dibinasakan, adakah kamu akan bantu ataupun kamu akan lari? Ni persoalan Abu Al-Haytham. Rasulullah kekalkan kita ke atau Rasulullah lari? Ni di antara persoalan. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darah tetap darah, binasa tetap binasa. Aku daripada kalangan kamu dan kamu daripada kalangan aku. Kita sama-sama bersama. Kita sama-sama susah, kita sama-sama senang. Inilah yang dinyatakan perjanjian yang paling baik. Dua-dua dapat manfaat, mereka bersetuju. Terjadilah perjanjian Aqabah yang kedua. Lepas ni keluar exam pula. Ini lama ni, memang lama saya kat sekolah rendah tak sukses perjanjian Aqabah ni. Jadi habis daripada 70 orang pulang, bermulalah sedikit demi sedikit orang-orang Islam di Mekah pergi ke Madinah. Disebabkan apa? Arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermulalah penghijrahan. Tetapi dalam kitab Sirah Nabawiyah mengatakan, dalam banyak-banyak sahabat yang berhijrah ni, ada 3 nama sahabat diletakkan dalam peristiwa tersebut yang mengalami tantangan yang cukup hebat. Pertama, Abu Salamah. Kedua, Syu'aib Ar-Rum.
ketiga Umar Al-Khattab. Pasal Umar nanti tuan-tuan kita ingat. Umar kita pernah dengar kan? Umar berhijrah secara terang-terangan. Umar mengatakan, siapa berani menghalang aku untuk berhijrah, aku pancung. Kita biasa dengar. Umar declare secara terang-terangan untuk berhijrah. Tapi dalam kitab ini menyatakan sebaliknya. Umar pun nak berhijrah, dia kena sembunyi. Umar pun nak berhijrah, dia kena ada rancangan. Umar pun nak hijrah, kena ada strategi. Bukan seorang kita baca seperti mana dia berkatakan berhijrah secara terang-terangan. Kejap lagi dinyatakan dalam kitab ini. Sebab riwayat itu adalah riwayat yang lemah. Riwayat ini dikatakan riwayat yang tepat. Baik, di antaranya kita lihat apa sebab mereka berhijrah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100 yang bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, nescaya dia akan dapati di bumi Allah ni banyak lagi tempat yang makmur, yang banyak rezeki, yang banyak peluang. Maksudnya kamu lari daripada satu tempat yang kamu diseksa, kamu ditindas, ke tempat yang lain. Bumi Allah tu banyak lagi tempat-tempat yang lain kamu boleh pergi. Yang pergi duduk ke tempat yang kena tindas tu kenapa? Ini pertama dinyatakan dalam Al-Quran. Kamu menegakkan agama Allah, pergilah ke tempat lain yang mana tempat lebih selesa, tempat lebih makmur. Di situ boleh kamu tegakkan agama Allah. Jadi kita lihat orang yang pertama, siapa dia? Abu Salamah. Kita berkenan dengan Abu Salamah. Siapa Abu Salamah ni? Dalam riwayat tersebut, Abu Salamah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah bila mendengar arahan Rasulullah untuk berhijrah, Abu Salamah kumpulkan keluarga dia. Anak pinak dikumpulkan, isteri kumpulkan, pakaian kumpulkan, harta dia kumpulkan, semua dah standby. Ketika mana Abu Salamah nak keluar daripada rumah, dapat tentangan daripada siapa? Daripada tentangan keluarga isteri dia. Pak mertua, bapa mertua, nek mertua, semua abang ipar halang. Dan dalam riwayat tersebut menjadi pertikaian dan perbalahan. Tarik menarik, pukul memukul. Dan akhirnya apa yang terjadi? Abu Salamah terpaksa keluar daripada rumah tersebut dengan anaknya saja. Isteri kena tinggalkan. Sebab keluarga mengatakan, wahai Abu Salamah, kau nak pergi boleh pergi, isteri kau kena tinggal. Isteri ni hak kami. Mereka mengatakan isteri itu kena tinggal. Agak-agak Abu Salamah pergi. Abu Salamah tetap pergi, keluar daripada rumah tersebut, membawa anaknya, berjalan sehingga 450 km. Jaraknya 450 km keluar, meninggalkan isteri. Kalau kita lihat kenapalah sampai kena tinggal isteri. Nanti kita nyatakan apa bezanya. Dan dalam riwayat tersebut mengatakan, apabila isteri Abu Salamah bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah apabila duduk di rumah, suami ni tak ada, setiap pagi dia akan keluar daripada rumah, pergi ke kawasan lapang, tengok suami dia dah pulang ke belum. Sampai ke petang dia patah balik. Pagi besok dia keluar lagi sampai ke petang. Itulah rutin harian Ummu Salamah. Siapa tak sayang suami, oi. Seorang isteri dah kena tinggal. Jadi itulah setiap pagi dia keluar pagi sampai ke tengah petang dia patah balik. Tunggu kalau suami nak pulang. Dan apabila dalam keadaan begitu, keluarga je lihat kesian, keluarga mengatakan, wahai Ummu Salamah, kalau kau nak poin, kau poinlah, menyampah tengok betul muka kau ni. Dibenarkan pergi. Agak-agak pergi tuan-tuan. Pergi. Ummu Salamah bersendirian, tanpa ada pembantu, tanpa ada keselamatan, tak tahu apa nak jadi, bersendirian, berjalan 450 km daripada kota Mekah ke kota Madinah, bersendirian. Bersendirian. Kalau punyalah cekal. Kita tuan-tuan, orang rumah sejam telefon, tak telefon, dia kata dah berjalan, kita telefon dia balik. Oh, susah hati, babe. Ini ketika mana kita lihat seorang isteri berjalan bersendirian semata-mata nak berjumpa dengan suaminya 450 km. Dan dalam perjalanan dipertemukan sahabat Rasulullah bernama Abu Talhah. Abu Talhah mengatakan, wahai Ummu Salamah, kau nak pergi mana? Dia katakan, aku nak berjumpa dengan suamiku di Madinah. Lalu dibawa, akhirnya mereka dipertemukan. Tuan-tuan, kisah Abu Salamah tadi, pertama kalau kita ikut akal kita lah, kenapalah susah-susah nak pergi hijrah? Kan duduk situ kan bagus. Kalau nak berhijrah, kalau dapat bawa pergi kan semua, kau senang. Tapi kalau sepakailah sampai dah bergaduh, pertikaian, tinggalkan bini, kan benda yang macam tak logik. Kita lihat apa kata Al-Quran. Dalam perkara ini, peristiwa hijrah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Wajib. Sebab
Kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 97 hingga 98. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat yang mana sedang menganiaya diri sendiri yang tidak mau berhijrah. Orang yang menganiaya diri sendiri ni orang yang tak mau berhijrah. Bila orang ini tidak mau berhijrah, malaikat maut datang, malaikat maut akan bertanya, fima kuntum, apa yang kamu lakukan terhadap agama kamu? Lalu manusia ini akan menjawab, kunna mustada'afina fil ard, kami ni orang teraniaya, kami ni orang lemah, kami tak boleh buat apa-apa, kami ditindas. Ini alasan yang diberikan oleh orang yang tidak mau berhijrah. Kemudian malaikat maut akan bertanya, alam takun ardallahi wasi'ah, yang bermaksud, tidakkah kamu tahu bumi Allah tu luas, yang kau pergi duduk situ buat apa? Lalu diambil nyawanya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allah terangkan, orang yang tidak mau berhijrah pada zaman Rasulullah, dah ada peluang tak nak pergi, kamu masih duduk di situ, bila malaikat maut datang, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Sebab itu menjadikan satu kewajipan kepada orang-orang yang berada di situ. Dan kalau kita lihat, dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menyatakan hijrah Rasulullah SAW pada zaman Rasulullah, hijrah tersebut adalah wajib, dan wajib itu kekal sampai ke hari kiamat. Kenapa disebut kekal sampai kiamat? Padahal lepas ni tak ada hijrah dah tuan-tuan. Peristiwa hanya sekali je. Tidak ada penghijrahan selepas peristiwa hijrah. Tak ada. Tetapi dia katakan kenapa kekal sampai ke hari kiamat? Rupanya dijelaskan oleh Dr. Mustafa Al-Bura. Dr. Mustafa Al-Bura dalam kitab dia mengatakan kewajipan itu datang apabila? Kepada orang kita sekarang. Tuan-tuan bertugas. Tiba-tiba ditugaskan satu tempat yang tak boleh nak semayang. Yang mana tak boleh nak tegakkan syiar Islam. Yang mana tak boleh nak laungkan azan. Ketika mana kamu duduk di situ, wajib kamu keluar daripada tempat tersebut. Sebab bumi Allah luas. Ini dinyatakan oleh Dr. Mustafa Al-Bura. Tuan-tuan, sahabat saya ramai tuan-tuan. Dia kerja satu tempat, dia kata makan pun terpaksa ikut dia orang punya makan. Yang kau pergi duduk situ buat apa? Kewajipan kamu kena cari tempat lain. Jangan menjadikan alasan tersebut sebagai alasan yang mana kamu nak memudahkan kamu, tawaran yang banyak, tawaran yang hebat, gaji yang besar, kamu tinggalkan perkara. Tak boleh. Kamu duduk satu tempat, tempat itu tidak boleh menunaikan kefarduan, tidak boleh menegakkan agama Islam, tidak boleh menegakkan syiar Islam, kamu kena keluar daripada tempat tersebut. Sekiranya kamu tidak keluar, diangkat nyawa kamu oleh malaikat, masuk kamu ke dalam neraka Allah. Ini nak jelaskan. Sebab itu dia katakan kewajipan hijrah itu sampai ke kiamat. Jadi pada kita, bukanlah kita berhijrah satu tempat macam Rasulullah. Tidak. Maknanya penghijrah itu apabila kamu berlaku, kamu duduk di satu tempat, dan tempat itu tidak boleh mengamalkan ajaran agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita lihat kesungguhan Abu Salamah tadi? Kalau ikut Abu Salamah, oi kesian babe, tengok bini tak boleh ikut. Kalau kita, tak apalah, aku duduk sekali, tak ada hijrah. Tapi kenapa cekalnya Abu Salamah tadi? Kita lihat. Perkara ini Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat ke-80. Yang bermaksud, may yuti'ir rasula faqad atallah. Iaitu, barang siapa mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah. Arahan Rasulullah ni, kamu taat pada arahan Rasulullah, kamu telah taat kepada Allah. Jadi penting kita ikut arahan Rasulullah. Yang kedua, Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat ke-10, iaitu innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang memberikan pengakuan taat setia kepada Rasulullah, dia juga telah memberikan pengakuan taat setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu ikut saja perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ikut segala-gala perintah, itu yang patut kita buat. Dan kita lihat Allah nyatakan balasan kepada siapa yang mengikut perintah arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa ayat 69 hingga 70. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan hidup bersama-sama dan dianugerahkan nikmat oleh Allah, iaitu seperti mana? Para nabi, para siddiqin, para orang-orang yang mati syahid kepada orang yang soleh. Kamu akan duduk bersama-sama mereka ketika kamu mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai Abu Salamah. Nampak bagaimana hebatnya Abu Salamah. Dia boleh buat, dia boleh buat. Kita boleh buat, kita insya-Allah kita boleh buat.
Segala perintah kita ikut, insya-Allah kita boleh jadi macam Abu Salamah. Dan kemudian kalau kita lihat pengorbanan tentang isterinya tadi. Oh, hebat tuan-tuan. Seorang isteri pedulikan, apa nak jadi, jadilah. Asalkan aku dapat berjumpa dengan suami aku dapat berjumpa anak aku dapat bersama-sama mereka. Segala rintangan dia boleh hadapi. 450 km jauh dia. Sebab itu kalau kita dapatlah isteri punya permohonan macam ni tuan-tuan, jagalah elok-elok. Jagalah elok-elok. Tuan-tuan, saya pernah menulis satu buku. Dalam buku tersebut saya kongsi dengan penulis-penulis lain. Ada seorang penulis ni counselor. Dia menulis satu buku sebab dia ada satu klien menceritakan masalah tentang apa? Tentang suaminya dah ada satu penyakit. Yang penyakit dia tak boleh rawat. Dan suami ni sukar bergerak. Apa isteri buat? Isteri ni berhenti kerja. Ikut suami ni, dan setiap hari apa rutin dia akan bawa kereta, suami duduk sebelah, pergi hantar kuliah maghrib, pergi hantar kuliah subuh. Tu kerja dia. Petang-petang dia buat kerja. Tapi setiap hari itulah kerja dia. Dia bawa kereta, suruh suami dia pergi sampai ke kuliah, dia pun tunggu, balik. Itulah rutin dia. Semakin lama, semakin parah suami dia ni. Dah tahu dah tak kekal lama. Semakin lama semakin parah. Tapi dua-dua ni orang ada agama. Apa isteri ni buat? Isteri dia layan suami dia seperti mana tak nampak ajal tu. Dia pedulikan, dalam kepala dia katakan, tak pernah fikir pun. Walaupun doktor katalah dia tak hidup lama, dalam tempoh ni akan meninggal, dalam tempoh ni akan meninggal. Tapi dia kata, isteri dia kata, dia lupakan benda tersebut. Dia layan seperti masa. Dia bagi semangat sampai lupa. Tuk meninggal terus. Saat itu dia katakan, dia selesai pengorbanan dia sebagai seorang isteri. Apa nak jadi pun jadilah, dia kata. Cuma dia kata nak dapat perkara ni, nak tahu, dia kata bukan senang. Bukan senang nak hadapi peristiwa ni. Tapi dia katakan disebabkan kecakalan, ketentuan Allah, dia buat, dia tinggalkan. Apa nak jadi, hidup dengan mati tangan Allah. Doktor tu cakap macam tu je. Itu kata dia bagi semangat. Jadi kalau kita lihat, inilah pengorbanan seorang isteri. Pengorbanan cukup besar pada Ummu Salamah. Itu Ummu Salamah. Baik, kita masuk yang kedua tentang Syu'ib Ar-Rum. Ummu Salamah selesai dah. Ummu Salamah pula, Abu Salamah. Kedua sahabat Rasulullah diratakan dalam kitab ini, Syu'ib Ar-Rum. Siapa Syu'ib Ar-Rum ni? Syu'ib Ar-Rum, nama penuh dia Syu'ib bin Sinan bin Malik. Syu'ib Ar-Rum adalah seorang tahanan peperangan. Berperang, ditawan, menjadi hamba. Itu Syu'ib. Bila ditawan, menjadi hamba, Syu'ib dia ada satu kepandaian. Pandai bijak. Lalu orang kafir Quraisy mengambil Syu'ib ini daripada hamba, memerdekakan Syu'ib ni. Selepas memerdekakan Syu'ib, orang kafir Quraisy bagi harta kekayaan. Dia bagi harta, dia bagi pangkat, dia bagi darjat. Seorang hamba jarang akan laku begini pada zaman dulu. Jarang seorang hamba boleh naik tu sama satu level dengan pemimpin. Jarang berlaku tuan-tuan. Jarang berlaku. Tapi Syu'ib berlaku pada Syu'ib. Dia berikan harta kekayaan melimpah ruah, jawatan, pangkat semua ada. Dan kita lihat dalam kisah ini, Syu'ib Ar-Rum bila dapat arahan Rasulullah SAW, dia pergi hijrah. Dia bawa semua harta kekayaan yang dia ada ni semua. Tuan-tuan, zaman dulu memang kena bawa harta. Zaman sekarang duit dalam bank, kau pergi keluar sepinggang pun ke ATM ada, berpuluh ribu ada. Zaman dulu duit bukan macam tu. Harta kamu kena pikul dekat unta tersebut. Sebab itu dalam peperangan mereka membawa harta-harta sekali. Jadi Syu'ib dikumpulkan harta-harta. Ketika mana nak berkeluar, dia ditahan oleh pemimpin kafir Quraisy. Apa pemimpin kafir Quraisy beritahu? Wahai Syu'ib, kau nak pergi mana? Kami nak berhijrah. Kami nak ikut Rasulullah. Lalu pemimpin kafir Quraisy mengatakan, wahai Syu'ib, kau ingat, kamu tu kami ambil kamu daripada seorang hamba. Kamu daripada tidak apa-apa, kami berikan kamu harta kekayaan. Kamu daripada tidak apa, kami berikan pangkat. Daripada pangkat, kami berikan darjat. Dan tahap kamu sama macam kami. Takkan kami dah bagi kemewahan macam ni, kamu nak tinggalkan kami? Tuan-tuan, agak-agak Syu'ib nak pergi ke tak? Ni cabaran ni. Nak pergi ke tak? Sebab dah ada dah. Dunia ni dah hebat dah. Harta benda semua dah ada dah. Syu'ib mengatakan, macam mana pun aku tetap akan pergi. Aku akan pergi. Lalu kafir Quraisy mengatakan, kalau kau nak pergi betul-betul, kau tinggalkan semua harta ni, engkau pergi selai sepinggang. Agak Syu'ib pergi tuan-tuan. Pergi. Syu'ib mengatakan, baiklah, kalau itu yang kamu nak, aku tinggalkan segala-galanya. Syu'ib keluar selai sepinggang.
Bila Syuaib keluar selai sepinggang, peristiwa ini didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Syuaib, beruntunglah kamu, beruntunglah kamu, beruntunglah kamu." Ini kata-kata Rasulullah. Sebab apa tuan-tuan? Disebabkan peristiwa Syuaib tersebut turun satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Ayat 207 turun satu ayat, Allah ceritakan tentang Syuaib. Allah berfirman, dan ada di antara manusia yang sanggup mengorbankan dirinya semata-mata mencari keridhaan Allah. Siapa dia? Syuaib. Syuaib mengorbankan harta, mengorbankan dirinya, mengorbankan pangkat, mengorbankan darjat segala-galanya demi mendapatkan keridhaan Allah, iaitu berhijrah. Dan perkara ini termaktub di dalam Al-Quran. Lalu Syuaib pun pergi. Bila Syuaib pergi, Rasulullah mengatakan, "Wahai Syuaib, beruntunglah kamu, beruntunglah kamu, beruntunglah kamu." Jadi kita lihat tentang Syuaib tuan-tuan. Apa yang boleh kita ambil pengajaran tentang Syuaib? Kita takkan boleh buat macam Syuaib. Sebab Allah nyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 186, iaitu la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, yang mana manusia pasti akan diuji dengan harta. Kita semua ni duduk atas muka bumi Allah ni, kita diuji dengan harta. Kita diuji dengan harta. Tuan-tuan, saya 2014 betul 2014 2004 tahun 2004 saya mula-mula lepas tsunami tu, saya biasa lepas tu dah rajin pergi masjid, bawa mak sekali. Bila bawa mak sebab arwah meninggal, bapak meninggal, jadi mak ni risau. Cakap, "Mak, tak apa, nak hilang kerisauan, kita pergi masjid lah." Setiap maghrib sampai syak bawa pergi masjid. Tengah-tengah dengar kuliah macam tuan-tuan ni, ustaz yang duduk dekat depan ni, dia kata apa? "Tuan-tuan boleh duduk dekat depan saya ni pasal tuan-tuan tak ada duit. Tuan-tuan kalau diuji oleh Allah duit yang banyak, confirm tuan-tuan boleh duduk sini." Hati saya ketika masuk katakan, "Alah ustaz ni, saya takkan macam tu. InsyaAllah saya takkan macam tu." Saya kata, "InsyaAllah saya takkan macam tu. Pasti saya akan duduk sama-sama sampai bila-bila." Allah uji. Saya dapat satu projek ketika tu. Saya dapat projek, saya tak semayang. Masalahnya saya tak bawa mak ni, pasal mak akan datang semayang kerana saya. Saya kena bawa mak naik kereta ni. Seminggu tak balik. Mak telefon dah, lama dah mak tak pergi masjid ni. Cakap, "Mak sibuk kejap." Masuk ke 2 minggu, mak telefon lagi, "Kita ni dah lama tak pergi masjid ni." Saya teringat balik ustaz tu cakap, "Betul. Kamu tak nak diuji oleh Allah, kamu duduk dalam majlis ilmu. Tapi kalau kamu diuji oleh Allah, kesukaran untuk dalam majlis ilmu tu betul. Tapi bila kamu datang peringatan, harta adalah ujian," saya patah balik. Saya patah balik, cakap, "Mak, lantak apa jadi pun. Mak nombor 1 kan, saya buat mak kita pergi balik." Tu mak tanya, "Kenapa kau tak datang?" "Betul tahu ustaz tu cakap, Mak. Mula-mula tak percaya, tapi percaya. Betul lah, kita diuji dengan harta. Kesibukan dunia itu menggagalkan kamu duduk dalam majlis ilmu." Kena dekat sarang saya, dia kata, saya beringat betul. Nasihat dia nampak macam simple. Jadi kita lihat, Allah berfirman, kamu pasti akan diuji dengan harta. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud seandainya anak Adam diberikan 2 lembah emas yang dipenuhi dengan emas. 2 lembah emas ni, anak Adam tadi akan minta lembah yang ketiga, walaupun 2 lembah tu belum habis lagi ditarah. Dan anak Adam ini akan minta lembah demi lembah sehinggalah mulutnya dipenuhi dengan tanah, iaitu kematian. Anak Adam akan berhenti meminta harta selepas kamu dimasukkan ke dalam kubur. Selagi mana kamu tak dimasukkan ke dalam kubur, keinginan kita tentang harta pasti akan ada. Susah. Ini jadi satu kesusahan pada kita. Tapi bila kita tengok kata Syuaib, dia boleh lepaskan begitu saja. Kehebatan Syuaib dalam menguruskan harta. Tuan-tuan rahmati Allah. Dan kalau kita lihat dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil almal." Yang bermaksud setiap umat di atas muka bumi ini, setiap umat itu ada ujian atau fitnah-fitnah yang tersendiri. Umat zaman Nabi Musa, umat zaman Nabi Ibrahim, umat zaman Nabi-Nabi yang terdahulu ada fitnah-fitnah dia. Dan Rasulullah bagi tahu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnahnya adalah harta. Fitnah kita adalah harta. Hebat Syuaib bin Ar-Rum. Tuan-tuan, saya tak pasti saya dah cerita. Kalau saya dah cerita, kita ulang kajilah. Saya sebelum ni ada sahabat jumpa saya, dia kata, "Ustaz, macam mana nak buka pusat jagaan orang tua?"
Saya kata, apa kena kau pergi cari ni orang tua pula ni? Sebab dia kata apa tuan-tuan? Dia baru pergi satu pusat jagaan orang tua. Dia nak hantar mak mertua dia. Mak mertua dia ni uzur. Dia nak hantar bukan nak tinggalkan, tapi dia kata tahu pusat jagaan orang tua ni orang boleh berkawan. Mak dia orang tua tapi masih boleh bercakap, sihat tapi terkurung. Tapi bila disangkakan, dia kata bolehlah nak berkawan ke, nak berborak ke, ada kawan ke, itu usaha dia. Jadi dia cari satu pusat jagaan orang tua, dia jumpa. Bila jumpa, sebelum dia hantar mak dia pergi dulu. Bila dia pergi, dia buat urusan dengan penyelia. Penyelia kata, okey tak apa, kita bawa pusing round pusat ni. Rupanya pusat jaga orang tua ni hebat tuan-tuan. Ada library, aircon siap, hebat. Kalau yang masuk agak-agak memang tak nak keluar dah. Jadi bila dia sampai dalam katil yang pertama, pakcik katil pertama ni dia genggam Al-Quran dekat dada ni. Sedang sambil berkumat kumit tengah buat hafazan kot. Hebat tuan-tuan, hafazan lagi. Walaupun dah berumur. Jadi dia nak tegur pakcik ni tak boleh tegur. Dia pergi katil yang sebelah dia. Dia tegur pakcik, macam mana pakcik keadaan. Dan setiap orang ni sahabat saya tanya, pakcik macam mana pakcik boleh datang sini? Siapa yang hantar pakcik? Mana anak-anak pakcik? Ni soalan dia. Setiap orang dia tanya benda yang sama. Dan jawapan yang sama. Jawapannya apa? Pakcik datang sendiri, makcik datang sendiri. Tapi bila tanya penyila tuan-tuan, bohong belaka. Semua anak-anak yang hantar. Tapi kita lihat orang tua kan, tak nak busukkan nama anak. Orang tua tuan-tuan, kau buatlah macam mana sekalipun, kau hinalah macam mana sekalipun, kau hantarlah macam mana sekalipun, orang tua takkan pecah tembelang. Dia kata apa? Pakcik datang sendiri, makcik datang sendiri. Ini kisah dia. Lepas tu sahabat saya pusing habis ni. Dah tengok library, dah tengok semua. Dia nak keluar, dia jumpa balik pakcik katil nombor 1. Dia tak baca Quran dah, kaki dah turun ke bawah katil. Dia tanya pakcik, pakcik sihat pakcik? Rupanya tuan-tuan, katil nombor 1 lah orang yang paling pengamah. Sebab itu dia tak nombor 1. Satu soalan dia tanya, 10 dia jawab. Ini yang seronok kita nak borak-borak ni. Jadi bila tanya dia jawab, bila tanya dia jawab. Jadi sahabat saya duduk di sebelah pakcik, borak seronok. Tapi di penghujung bila dia tanya soalan yang bonus. Pakcik, sebenarnya pakcik, macam mana boleh pakcik datang sini? Siapa hantar pakcik? Mana anak-anak pakcik? Soalan ini menyebabkan pakcik tu kemam. Dia kemam mulut ni seolah-olah nak menangis. Dia kemam. Jadi sahabat kata, salah soalan lah ni. Dia kemam. Tak nak jawab dah. Dia tukar soalan lain, tak nak jawab. Dia tukar soalan lain, tak nak jawab. Dia kata, sudah tersalah soalan lah ni. Dia kemam mulut lama-lama. Jadi sahabat kata, pakcik, jom kita solat, dah masuk tengah hari dah. Dia tak nak jawab tuan-tuan. Jadi sahabat saya ulur salam, sahabat saya pulang. Bila sahabat naik saya pulang, pakcik tu pegang tangan dia. Dia kata, nak, jangan hantar mak dan ayah kat sini. Jangan hantar mak dan ayah kat sini. Kalau mak dan ayah nak berehat di rumah, kau jaga dia elok-elok, jangan hantar dekat sini. Sebab apa tuan-tuan? Pakcik ni beritahu nak pakcik duduk sini dah 6 tahun. 6 tahun duduk sini. Pakcik tu cerita dulu pakcik orang kaya. Dia kata dia orang kaya, dia orang kenamaan, dia orang hebat. Dia orang yang hebat. Tapi satu peristiwa Allah uji dia, dia dapat satu penyakit dan doktor bagi tahu dia tak boleh hidup lama. Dia akan meninggal. Dia masuk ICU ni, tak sedar beberapa hari. Kemudian ketika itu dia katakan dia akan meninggal. Dan isteri dia yang menjarahi, yang jaga dia, isteri dia meninggal dulu. Orang yang sakit tak meninggal. Orang yang hidup meninggal dulu. Jadi bila dia besar, dia dah sedar, doktor kata pakcik tu hidup lama. Dia balik rumah tuan-tuan, dia habiskan harta dia. Along, dia make 3 orang anak dia. Along, Angah ambil seorang satu, habis semua. Habis selesai, belen tu dia sempat sedekah. Dia bina masjid, dia bina madrasah, sempat dia bersedekah. Dan dia kata harta yang terakhir, rumah banglo tu dia tukar nama siap-siap bagi pada anak. Dia kata selepas selesai semua, 2 tahun selepas tu pakcik tak mati-mati lagi. Tak mati-mati lagi. Cuma dia kata apa? Pakcik dah tak ada apa dah, harta semua dah habis. Anak-anak selepas dapat harta, anak-anak gaib. Gaib tuan-tuan. Sampai ke sanggup jual rumah. Pakcik dah tak ada apa. Jadi pakcik ada sahabat datang, bawa datang ke tempat ni. Dan pakcik duduk sini dah 6 tahun. Maksudnya dah 8 tahun pakcik tak mati-mati lagi. 8 tahun. Cuma dia bagi tahu apa tuan-tuan? Dia bagi tahu pakcik duduk sini. Daripada pakcik tak solat, pakcik solat. Daripada pakcik tak puasa, pakcik puasa. Daripada pakcik jahil sabar agama, pakcik berjahil. Dan setiap malam pakcik munajat kepada Allah supaya Allah bukakan hati anak-anak pakcik, ambil pakcik daripada sini. Ya Allah, kau bukakanlah hati anakku. Ya Allah, ambillah aku daripada sini, aku nak keluar. Setiap malam tuan-tuan, selama 6 tahun.
Dia kata itulah 6 tahun yang dia buat. Dia suruh apa? Ya Allah, bukakanlah hati anakku. Ya Allah, ambillah aku daripada sini, aku nak keluar. 6 tahun. Anak sekali pun tak pernah datang dalam tempoh 6 tahun. Tak pernah datang. Bayangkan tuan-tuan. Kita tak tahu, rupanya ada satu kisah tersembunyi dalam rumah tersebut, yang mana bila diceritakan baru kita tahu ini keadaan dia. Cuma bila sahabat saya pun dah kata, ya Allah, kesian pakcik ni. Jadi bila sahabat saya nak pulang, pakcik tu kata, nak, besok anak pakcik nak datang. Besok tiba-tiba nak datang. Sahabat saya gembira, dia kata, pakcik 6 tahun pakcik doa makbul doa pakcik, besok anak pakcik datang. Jadi sahabat saya balik. Bila sahabat saya pulang, seminggu lepas tu dia datang balik. Dia bawa mak mertua dia, sebab dia nak tempat dengan mak mertua dia. Dah daftar semua dah. Dia bawa mak mertua dia. Dia tengok katil nombor 1, pakcik tu dah tak ada dah. Alhamdulillah dah balik. Dia tanya dengan penyelia, pakcik tu dah balik ke? Pakcik diam aja. Pakcik tu dah balik ke? Penyelia diam. Rupanya apa tuan-tuan? 3 hari lepas meninggal. Pakcik tu meninggal di pusat itu 4 hari selepas sahabat saya datang. 4 hari selepas sahabat saya datang. Bila tanya macam mana? Tuan-tuan, pakcik ni selepas sahabat saya datang, pakcik ni besok dia kumpul lah. Beg dah siap nak balik dah. Beg semua dah siap nak balik. 6 tahun punya pakaian dia simpan dalam beg. Besok nak balik, dia tunggu dekat guard. Penyelia kata, pakcik, anak tak telefon pakcik. Anak telefon, anak nak datang. Daripada subuh dah keluar, dia tunggu sampai zuhur. Tak makan. Semangat nak balik. Penyelia kata, pakcik, anak tak datang. Anak tak telefon. Datang. Dia kata, datang kau tunggu. Sampailah ke petang, sampailah ke maghrib. Anak tak datang hari pertama. Hari kedua, dia orang pertama keluar. Dia pertama keluar, dia tunggu ni. Seorang tua yang kuduh dah betul uzur dah. Dia tunggu sampai ke zuhur, tak datang sampai ke asar. Hari ketiga bersama, hari keempat dia meninggal. Sebab apa tuan-tuan? Hari keempat dah betul-betul lemah dah. Dan yang menguruskan jenazah tersebut tuan-tuan, anak tak datang. Anak tak datang. Kalau kita ambil lah kisah ni sebagai pengajaran, tuan-tuan mungkin akan cakap, mungkin Allah balas dia, mungkin ada kesalahan dia. Mungkin tuan-tuan akan cakap, anak-anak derhaka. Tapi saya bila dengar kisah ni tuan-tuan, pertama apa? Pakcik ni cukup beruntung. Pertama, dia boleh lepaskan harta dia yang kita tak boleh lepas. Kita tak boleh buat macam pakcik ni tuan-tuan. Kita takkan lepaskan harta kita selagi mana, sebab kita beranggapan kita nak hidup lama. Tapi kalau Allah takdirkan, Allah bagi tahu Pulan bin si Pulan Tuan Haji besok subuh meninggal, penuh tabung surau ni. Kalaulah kita tahu besok pagi kita nak meninggal, kita akan buat macam pakcik ni. Tapi Allah bagikan satu kelebihan dekat pakcik ni, dimudahkan perkara, disedekahkan habis hartanya. Selesai. Kamu tidak datang pertikaian. Yang kedua, Allah dudukkan satu tempat beribadat selama 6 tahun, orang tak kacau. 6 tahun kamu duduklah situ, kamu solatlah macam mana, kamu beramal. 6 tahun tuan-tuan. Kita nak buat, kita takkan buat sebab kita sibuk dengan kerja. Tapi bila Allah letakkan kamu makan dijaga, tempat tidur dijaga, 6 tahun boleh beramal. Itu kehebatan yang kedua. Kehebatan yang ketiga, mungkin Allah tak makbulkan doa dia sebab apa tuan-tuan? Dalam tempoh 6 tahun dia berdoa supaya anak datang, mungkin Allah tak makbulkan sebab boleh jadi kalau anak datang, anaknya akan merosakkan pakcik. Jadi kita bukan tahu. So itu perancangan Allah sungguh hebat. Perancangan Allah sungguh hebat. Mana pun kejadian kita ambil positif. Saya suka kisah ni tuan-tuan sebab dia berjaya harta dia. Harta ni kita takkan boleh buat. Percayalah tuan-tuan. Harta itu amat sukar. Sebab itu Rasulullah mengatakan harta itu adalah fitnah pada kita. Dan kita lihat dalam surah Al-Munafiqun. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 yang bermaksud, belanjakanlah harta yang Allah berikan kepada kamu. Sebahagian daripadanya kamu belanjakan kepada Allah, wakafkan, infakkan, sedekahkan di jalan Allah, separuh daripada harta yang Allah berikan sebelum datangnya ajal kamu. Sekiranya datang ajal kamu, ketika mana kamu gagalkan memanfaatkan harta yang ada, manusia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, kenapa engkau tidak menangguhkan kematian kami untuk kami bersedekah? Allah katakan dalam Al-Quran, kamu meninggal dalam keadaan banyak sangat harta tak sempat diserahkan kepada Allah, tak sempat dimanfaatkan kepada agama, kamu akan minta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, lewatkanlah kematian kami nak bersedekah. Kami nak bersedekah. Kalau ayat ini kita faham tuan-tuan, Syuaib Ar-Rum terlepas. Syuaib Ar-Rum terlepas, tak ada harta dekat tangan dia. Pakcik yang tadi terlepas, tak ada harta dekat tangan dia. Agak-agak kita boleh lepas tuan-tuan.
Kita tak boleh lepas. Harta yang ada pada kita ujian. Bila kita dapat selesaikan ujian ini, bila Allah suruh infakkan, kita infakkan, selesai kita tentang amanah ini. Harta tidak akan ditanya lagi. Kita tak akan minta kepada Allah untuk ditindukan kematian. Bila sampai kepada kematian, kita dah standby. Syu'ib Ar-Rum dah standby. Pakcik tadi dah standby. Tak perlu minta kepada Allah, ya Allah, kau lanjutkanlah umurku. Tak perlu lanjut sampai ajal habis. Jadi itu perkara yang kedua tentang harta kita. Daripada Syu'ib Ar-Rum, kita masuk perkara yang terakhir. Seorang lagi sahabat bernama Umar Al-Khattab. Kita ingat Umar Al-Khattab, yang mana kita tahu bila dia berhijrah, kita bacakan Umar Al-Khattab berhijrah secara terang-terangan. Dia naik satu tempat, dia mengatakan, wahai sahabat-sahabat, wahai kaumku, siapa yang berani menghalang aku hijrah, aku akan bunuh. Maksudnya, isteri-isteri kamu akan menjadi janda, anak-anak kamu jadi yatim piatu kalau kamu berani menghalang aku. Tapi peristiwa kisah tersebut tidak dinyatakan dalam kitab sebab riwayatnya lemah. Apa yang ditulis dalam kitab ini sebenarnya? Kita lihat. Umar Al-Khattab berhijrah juga menggunakan strategi. Strategi bagaimana? Kita lihat. Umar Al-Khattab, dia berhijrah dengan 3 orang sahabat. Umar Al-Khattab, Iyas bin Abi Rabi'ah, Hisham bin Al-As. 3 orang. Ketika mana nak berhijrah, Umar berkata, wahai Hisham, wahai Iyas, kita nak berhijrah jangan jalan sekali. Kita nak berhijrah, kita berpecah. Kamu ikut jalan kamu, kamu ikut jalan kamu, aku ikut jalan aku. Kita tunggu di satu tempat. Di satu tempat kita jumpa. Kalau siapa yang tak sampai tempat itu, kita yakin dia kena tangkap. Kenapa perkara itu berlaku? Sebab ketika itu orang Islam dah susah. Umar yang punya hebat pun takut. Umar yang punya hebat pun ada perancangan. Jadi perancangan ini menyatakan ketika itu situasi itu amat merisaukan. Risaukan orang Islam. Segagah-gagah Umar Al-Khattab pun macam itu. Jadi apa yang jadi? Mereka bertiga berjalan mengikut jalan masing-masing. Bila sampai di satu tempat, yang sampai hanya 2. Umar Al-Khattab, Iyas bin Abi Rabi'ah, Hisham bin Al-As terkendas. Umar mengatakan, kita yakinlah. Kita dah tunggu lama dah ni. Dia tak sampai-sampai. Hisham kena tangkap. Kita yakin. Lalu mereka berdua jalan sampai ke Madinah. Senang ke senang? Susah. Jadi bila 2 sampai dekat Madinah, Umar Al-Khattab, Iyas bin Abi Rabi'ah sampai, tiba-tiba Abu Jahal pula sampai. Abu Jahal 2 orang, Abu Jahal dengan Al-Haris. Abu Jahal dengan Al-Haris. Abu Jahal dijumpa Iyas, dijumpa Umar. Abu Jahal mengatakan, wahai Iyas, kau ikut aku balik. Umar, kau jangan cari pasal. Umar terkedu. Umar terkedu. Umar, kau jangan cari pasal. Ini antara kami bertiga. Sebab apa antara bertiga? Abu Jahal, Iyas bin Abi Rabi'ah, Al-Haris adalah ibu yang sama. Tiga-tiga ni adalah ibu yang sama. Jadi Abu Jahal mengatakan, wahai Iyas, kau balik sekarang. Kalau kau tak balik, ibu sedang mogok. Ibu tak nak makan. Ibu duduk di tengah panas. Ibu tak mau sikat rambut dia. Ibu sedang mogok. Kamu kena balik. Kalau kamu tak balik, ibu mogok sampai meninggal. Mana Abu Jahal main sentimen ibu dia. Padahal benda tak berlaku pun. Lalu Iyas pun patah balik. Umar bagi tahu, wahai Iyas, kau jangan patah. Itu tipu. Abu Jahal kata, kau jangan masuk campur. Ini antara kami bertiga. Sebab mereka adalah satu ibu yang sama. Jadi bila Iyas ikut, Iyas ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Dalam penjara ada Hisham. Nampak tak? Bukannya mudah. Jadi yang terlepas siapa? Hanya terlepas Umar Al-Khattab saja yang terlepas di Madinah. Bila Rasulullah duduk di Mekah, Rasulullah mengetahui perkara ini. Iyas ditangkap, Hisham pun ditangkap. Rasulullah tawarkan kepada sahabat, wahai sahabat, siapa yang boleh bantu lepaskan mereka berdua? Ada seorang sahabat bernama Al-Walid. Al-Walid lah yang membebaskan mereka dengan strategi masing-masing. Bila Hisham terlepas, Iyas dibebaskan, mereka patah balik ke Madinah dengan cepat. Maka bertemulah 3 orang sahabat ni. Kalau kita tengok tuan-tuan, bukan mudah, terlampau banyak. Jadi bila kita bacakan riwayat Umar Al-Khattab berhijrah secara terang-terangan, dalam kitab ini mengatakan itu adalah riwayat yang lemah sangat. Lemah sangat riwayat tersebut. Dan tak mungkin berlaku pada ketika itu. Sebab itu kita katakan peristiwa hijrah ni penting. Nak berhijrah bukan senang-senang kita pindah. Nak berhijrah bukan senang-senang kita bergerak. Dia kena perlukan satu perancangan. Apa pengajaran daripada tentang Umar Al-Khattab? Pertama tuan-tuan. Pertama, Umar Al-Khattab sendiri pernah berkata ni. Umar Al-Khattab bila jadi khalifah, dia berkata, Umar Al-Khattab mengatakan,
Tidak ada benda yang paling hebat yang aku pernah dapat dianugerahkan oleh Allah. Tidak ada benda yang paling aku dapat, anugerah paling besar yang Allah berikan kepadaku ialah memeluk Islam. Memeluk Islam adalah nikmat Allah yang paling besar, dan Umar Al-Khattab mengatakan yang kedua, nikmat yang paling besar Allah berikan kepadaku bila dapat sahabat yang soleh. Sahabat yang soleh menjadi nombor 2. Tuan-tuan, kita kalau dapat sahabat yang soleh, banyak perkara yang kita boleh buat. Di antaranya kita lihat, kalaulah Umar Al-Khattab tadi, dia berbincang dengan sahabat yang tidak soleh. Kalau sahabat tu khianat, tuan-tuan, tiga-tiga dah kena tangkap dah. Tiga-tiga dah kena tangkap. Tetapi disebabkan sahabat itu orang yang soleh, orang yang beriman, perancangan itu tidak dipecahkan, dijaga elok, mereka berjaya. Tapi kalau sahabat itu tidak baik, awal-awal lagi dah kena tangkap. Sebab perancangan itu diketahui oleh tiga-tiga. Itu yang pertama. Dan kalau kita lihat, Allah berfirman dalam surah At-Taubah tentang sahabat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersama-samalah kamu dengan orang-orang yang soleh. Allah suruh kita duduk dengan orang yang soleh. Bukan dengan orang yang tidak uhwa-uhwa, yang orang kita tidak kenali. Orang yang soleh, tuan-tuan, sebagai contoh yang terbaik, macam mana Rasulullah buat duduk dengan orang yang soleh. Satu peristiwa tentang Salman Al-Farisi. Kita tahu tentang Salman Al-Farisi. Kita sebut Salman Al-Farisi, kita teringat Perang Kandak. Kita sebut Perang Kandak, kita akan ingat Salman Al-Farisi. Tapi kalau kita sebut Salman Khan, kita ingat Bollywood. Itu Salman tu tak termasuk dalam kisah ni. Salman tu tak termasuk. Yang masuk Salman Al-Farisi. Dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, dalam kitab Syama'il, Salman Al-Farisi macam mana boleh memeluk agama Islam. Salman Al-Farisi ni dia seorang hebat membaca kitab. Semua kitab dia tahu, dan dia layak jadi pendeta pun, Salman Al-Farisi. Tetapi disebabkan dia baca kitab, akan timbulnya satu Rasul yang terakhir, dia menunggu Rasul tersebut. Dan dalam kitab mengatakan Rasul itu ada tanda kenabian. Tanda kenabian itu ada tanda. Jadi Salman Al-Farisi simpan maklumat tersebut sehinggalah dia jumpa Rasulullah. Bila dia jumpa Rasulullah, dalam riwayat tersebut, dia pandang Rasulullah sebab tanda kenabian Rasulullah adalah di belakang. Jadi dia ngintai-ngintai tak jumpa. Dan ngintai-ngintai tak jumpa. Jadi Rasulullah tanya, apa yang kau ngintai yuk? Ya Rasulullah, aku membaca kitab ada tanda kenabian pada jasadmu ya Rasulullah. Boleh tak aku tengok? Cakaplah awal-awal yang kau pergi ngintai-ngintai. Buat apa? Rasulullah benarkan dilihat, dia masuk Islam pada ketika itu. Salman Al-Farisi seorang yang fakir miskin, yang tidak ada harta, pakaian pun tak boleh tukar-tukar. Ini Salman Al-Farisi. Dalam riwayat satu mengatakan Salman Al-Farisi duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu tempat, yang mana Rasulullah sedang menunggu pemimpin kafir Quraisy yang bernama, Allahu alam, saya lupa nama dia. Seorang pemimpin kafir Quraisy nak datang jumpa Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Jadi Rasulullah standby ni duduk ni dengan Salman Al-Farisi pun ada. Tujuannya apa? Tujuannya nak sambut satu orang pemimpin kafir Quraisy yang akan datang bila Rasulullah berhujah dia masuk agama Islam, orang-orang pengikut dia akan masuk agama Islam. Senang kerja Rasulullah. Seorang pemimpin masuk, rakyat-rakyat akan masuk. Jadi tujuan Rasulullah pada kita menunggu Salman Al-Farisi dengan sahabat-sahabat dia. Datanglah hamba Allah ini, nama dia Uyainah. Uyainah. Datang pemimpin kafir Quraisy. Bila dia masuk saja tempat Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, adakah engkau tidak bau satu bau yang menyakitkan hidung ni? Maksudnya dia merujuk kepada Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, adakah engkau tak bau satu bau yang sakit betul hidung ni? Ke tak di hidung? Pertama disindir Salman Al-Farisi. Kemudian Rasulullah tak jawab. Bila Rasulullah tak jawab, Uyainah berkata, ya Rasulullah, kalau kamu tak keluarkan hamba Allah ini daripada tempat ini, kami akan balik. Kita bincang tak jadi. Perbincangan ini dibatalkan. Agak-agak Rasulullah nak buat apa, tuan-tuan? Nak diludah mati mak, ditelan mati bapa. Itu contoh je lah. Apa Rasulullah nak buat, tuan-tuan? Adakah Rasulullah nak suruh Salman Al-Farisi keluar? Adapun Rasulullah mengatakan, tak pulang, kau nak baliklah. Apa tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perkara ini Allah turunkan satu ayat surah Al-Kahfi ayat ke-28. Dalam situasi tersebut Allah turunkan satu surah Al-Kahfi ayat ke-28. Allah berfirman, bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan kekallah kamu bersama orang-orang yang beriman, yang mana mereka telah menyeru Allah daripada waktu pagi dan petang. Apa arahannya? Rasulullah kekal dengan orang-orang yang soleh. Rasulullah tinggalkan pemimpin tadi.
Kamu nak masuk Islam ke, kamu tak nak masuk ke, kamu nak bincang ke, kamu tak nak bincang ke, pedulikan. Rasulullah bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Jadi ini antara yang kita boleh buat. Kita utamakan sahabat-sahabat kita yang soleh yang berada dalam surau ni. Sahabat-sahabat kita ni tuan-tuan boleh jadikan manfaat dan syafaat kepada kita. Ingat, sahabat-sahabat kita boleh bagi syafaat. Di antaranya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29, yang mana manusia akan mengakui di depan Allah menyesal cari kawan-kawan yang tak soleh ni. Allah berfirman dalam surah tersebut, dan ingatlah pada hari itu orang-orang zalim menggigit jarinya menyesal dengan perbuatannya, dan mereka akan berkata, ya Allah, sekiranya dulu aku patut mengambil jalan bersama rasul-rasul kamu, dan celakanya ya Allah, aku dulu mengambil pulan bin sipulan sebagai sahabatku yang menyesatkan aku. Menyesal. Manusia menyesal. Sebab apa? Ambil sahabat yang tak boleh pimpin kamu. Sebab itu Rasulullah katakan, kamu duduk dengan orang-orang yang soleh. Dan sahabat-sahabat kita, tuan-tuan, pandanglah muka sahabat-sahabat kita yang ada dalam ni. Sebab mereka akan bagi syafaat. Mereka akan bantu kita, mereka akan keluarkan kita daripada neraka Allah. Mereka akan keluarkan. Kita lihat dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, setelah orang-orang mukmin diseksa, diazab dalam neraka, dan apabila habis azabnya mereka akan keluar daripada neraka tersebut. Rasulullah bagi tahu, mukmin ini apabila keluar daripada neraka, mukmin ini akan berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, dalam neraka tu ya Allah ada sahabatku duduk dalam kuliah yang sama, duduk dalam surau yang sama, berjemaah bersama-sama, mengimarahkan rumahmu ya Allah sama-sama. Allah berfirman, kamu pergi selam dalam neraka tersebut, kamu keluarkan mereka. Siapa yang keluarkan, tuan-tuan? Sahabat kita yang keluarkan. Sebab itu kita duduk dalam satu surau ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat kita boleh bantu kita. Dia akan selam balik dalam neraka tersebut, dia akan keluarkan pulan, Haji, jom kita keluar. Allah memberikan kebenaran kepada kamu untuk bawa kamu keluar. Kamu akan keluar bersama dengan sahabat yang telah diberikan kebenaran oleh Allah tadi. Tapi kalau kita dengan sahabat pun kita menyampah macam mana, tak nak tegur. Bila kita selam, Haji, aku tengok muka kau dalam surah Taqwa tak ada, kau babai, kau tinggal situ. Haji, aku tengok kau datang sekali sebulan, kau duduk situ diam-diam, aku cabut dulu. Mampu kita, tuan-tuan. Betul, betul. Ini Rasulullah nyatakan, sahabat boleh bagi syafaat kepada kita. Di dalam neraka, syafaat paling penting. Setidak-tidaknya syafaat Rasulullah SAW, dan juga syafaat Al-Quran, dan juga syafaat rumah Allah di syafaat, syafaat sahabat. Banyak boleh dalam syafaat. Kita carilah setidak-tidak syafaat sahabat-sahabat kita boleh bagi bantuan. Kalau tidak, tuan-tuan, siapa lagi nak bantu kita? Sebab itu dalam kisah Umar Al-Khattab dia mengatakan, sahabat tu paling penting. Kamu dapat sahabat yang baik, settle masalah kamu. Kamu akan menjadi yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah, tuan-tuan, perkongsian pada malam ini. Berkat dengan Ma'al Hijrah, berkat dengan hari ini, awal Muharram ini adalah bulan pertama yang diambil daripada peristiwa hijrah. Jadi itu yang boleh saya kongsikan kronologi. Lepas tu banyaklah cerita dia, Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah membuka kota Madinah. Jadi itu adalah kisah-kisah keseluruhan. Dan orang yang terakhir berhijrah ialah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Dua orang hamba Allah ini orang yang terakhir berhijrah. Kalau kita baca kisah tersebut, Abu Bakar bertanya banyak kali, ya Rasulullah, bila kita boleh berhijrah? Ya Rasulullah, bila boleh berhijrah? Belum lagi, kau sabar. Ya Rasulullah, bila boleh berhijrah? Ini persoalan Abu Bakar. Dan apabila ayat itu diturunkan arahan untuk Rasulullah pergi berhijrah, Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, dah sampai waktu, jom kita berhijrah. Jadi ini di antara perkara semua dinyatakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kita kena faham dan kita ambil pengajaran ibrah yang berlaku tentang tiga perkara. Abu Salamah tentang ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuaib Ar-Rum tentang harta-harta kamu. Umar Al-Khattab tentang sahabat-sahabat kita. Kita ingat tiga kisah ini, insya-Allah kita boleh menjadi orang yang kekal istiqamah dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik itu datangnya daripada Allah, kekurangan itu datangnya daripada saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Boleh. Mari minum, saya minum dulu sekejap. Dari kecil kita dah ditendangkan dengan gerak kerja
fitrah Nabi SAW ni kan. Dia nak fikir dia kena kepung di rumah. Sebuah rumah tu jalan kepung dia. Dan bila tu Nabi yang genggam pasir, baca ayat 9 Yasin, kamu jangan geng dia tidur. Nabi terus ke perjalanan. Jangan masuk, tengok saya nak di dalam. Adakah dia yang ini sahih? Sahih, dalam ni ada. Dalam kitab Sirah Nabawi itu memang dia ada. Dia memang ada nyatakan bermula daripada Nar Ad-Ridwan, iaitu Parlimen Kafir Quraisy. Parlimen Kafir Quraisy ni dia buat satu persidangan, dihadiri oleh syaitan dalam tu. Syaitan tu yang memberikan beberapa cadangan. Akhirnya dia katakan kita kumpulkan orang-orang dalam satu kabilah, setiap kabilah kamu dinyatakan satu orang. Kita ada 10 kabilah. Kenapa setiap kabilah dinyatakan satu orang? Sebab orang yang membunuh balasan dibunuh balik. Jadi bila orang yang membunuh Rasulullah akan dibunuh balik kabilah tersebut. Jadi bila dia buat 10 kabilah, setiap satu kabilah kau jadikan satu wakil. Jadi semua ni akan bunuh Rasulullah. Takkan Rasulullah nak balas dendam dekat 17 kabilah? Lebih kurang begitu. Jadi dihantar satu orang, satu kabilah yang gagah perkasa, dikelilingi rumah tersebut. Dan dalam Al-Quran nyatakan ada Rasulullah baca satu doa, dihembuskan pasir tersebut, tidur tertiarap semua. Rasulullah keluar, diorang pun tak perasan. Jadi memang dalam kitab tu memang ada. Yang tu sahih. Adakah ayat 9 surah Yasin? Itu wallahu alam. Itu amalan. Sebab ada ustaz yang ceramah, dia beramal dengan ayat tu. Boleh, beramal tak ada masalah. Beramal boleh, sebab beramal ini namanya usaha manusia. Beramal tidak ada masalah. Beramal dengan ayat Quran dia adalah usaha manusia. Tapi dia beramal yang dia yakin yang Nabi baca ayat tu. Betul. Sebab Nabi baca ayat tu, dia yakin dia beramal dengan ayat tu. Padahal adakah Nabi baca tu sahih ayat itu? Ada Yang baca tu betul. Yang baca tu Nabi memang baca. Baca tu betul. Dalam kitab ni memang dia sampai satu bab tu memang saya ceritakan bab tu sebenarnya. Bab tu ketika mana dikepung memang Rasulullah bacakan ayat tersebut dan Rasulullah hembus pasir tersebut memang tertiarap semua. Jadi kalau macam kita tahu kita nak mengamalkan tak ada masalah pun. Lebih-lebih lagi ayat Quran. Tapi nak kita yakin, kita serah pada Allah lebih baik. Kita serah pada Allah baik. Kita boleh beramal tapi keyakinan tu kita serah pada Allah. Janganlah kata conform. Jadi itu dah jadi tak boleh pada kita. Sebab kekuasaan itu apa yang terjadi atas nama kekuasaan Allah. Tapi nak amal tak ada masalah. Amal tak ada masalah. Boleh ya? Okey, boleh? Yang baik itu daripada Allah, kekurangan itu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhanaka rabbi amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.